Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya karim. Pertamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT di atas limpahan nikmat dan rahmat, sehingga kita dapat bersama-sama untuk menunaikan solat Jumaat sebentar lagi, dan kita dengan tazkirah terutama berkaitan dengan Zulhijjah, kerana pada hari ini kita berada pada tanggal 1 Zulhijjah, dan kita semua maklum bahawa Zulhijjah ini adalah bulan termasuk daripada 4 bulan yang mulia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan bahawa Dia mencipta 12 bulan semenjak diciptakan langit dan bumi lagi. Daripada 12 itu, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Daripada 12 bulan itu ada 4 yang disebut sebagai bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan yang mulia, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ada Zulqa'dah sudah lepas. Hari ini kita masuk bulan kedua dalam bulan-bulan Islam, dan bulan ini dimuliakan sejak dahulu lagi. Sebab itu kita tengok orang-orang Arab jahiliyah, mereka juga memuliakan 4 bulan ini dengan menunjukkan kemuliaan itu melalui mereka tidak berperang, menumpahkan darah, melakukan gencatan senjata dan sebagainya. Kerana sejak daripada zaman Nabi-Nabi dahulu lagi, bulan-bulan ini dihormati, maka sakibaki kebenaran yang masih tersisa daripada ajaran-ajaran dulu diteruskan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Sebagaimana haji yang dibuat pada zaman Nabi Ibrahim AS diteruskan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Cuma mereka menyelewengkan kaifiat ataupun cara-cara haji itu bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Dan bila Islam datang, Islam pun menghormati keempat-empat bulan ini, dengan Nabi juga melarang berperang, tidak boleh menumpahkan darah dan sebagainya, kerana ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kita tengok pada hari ini kadang-kadang manusia tak faham, ramai yang tidak mempedulikan tentang bulan-bulan yang haram ini. Mereka yang menzalimi orang, menipu orang, bahkan membunuh orang pun. Baru-baru ini kita tengok minggu lepas di Mesir, di Mansurah, seorang pelajar disembelih oleh teman lelaki di hadapan universiti. Tak sempat orang nak menolong, disembelih dan mati di situ juga. Dan Syekhul Azhar memberikan komen pada video yang tersebar itu. Dia kata betapa teruknya sistem pendidikan Mesir, yang mana menyebabkan hilangnya jati diri pelajar-pelajar, walaupun mereka pelajar universiti, tapi sudah hilang peri kemanusiaan. Hanya kerana semata-mata cinta ditolak, mereka sanggup membunuh, dan pembunuhan itu juga berlaku dalam bulan haram. Sedangkan kita tahu bahawa nyawa manusia sangat dihargai. Allah SWT sangat menghargai nyawa manusia. La zawalad dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia keseluruhannya dengan segala cakrawala planet-planet ini lebih ringan di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan terbunuhnya seorang Muslim. Tapi kita tengok dalam bulan haram, orang-orang yang Islam sendiri berlaku di negara umat Islam, mereka tidak menghormati bulan-bulan haram ini. Sedangkan orang-orang jahiliah dulu, mereka tak berperang, mereka melakukan gencatan senjata, mereka tidak menzalimi orang lain kerana menghormati bulan-bulan yang mulia ini. Tetapi orang-orang yang moden ini, sebab itu ada setengah penulis seperti Syahid Syed Qutb menamakan masyarakat yang telah lupa dengan ajaran Islam ini sebagai jahiliah moden. Memang betul ada kebenarannya. Kerana kalau kita lihat, kalau jahiliah dahulu mereka menanam anak perempuan hidup-hidup, anak perempuan sahaja, tetapi jahiliah moden tak kira.
Ada lelaki, anak perempuan dan lelaki mereka tidak pedulikan. Ini menunjukkan bahawa manusia bila berpaling daripada agama, walaupun mereka itu maju dari sudut teknologi, mereka tetap berada dalam suasana jahiliah. Bahkan jahiliah itu bukan bererti jahil dari sudut tidak erti membaca, menulis dan sebagainya. Tapi jahil itu dimaksudkan terpesong dan terputus daripada hidayah dan juga agama yang sebenar. Maka kita masuk dalam bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang mulia. Sebab itu kita kena tengok apa pendapat ataupun pandangan Al-Quran dan hadis tentang bulan ini. Sebab apa-apa semua dalam agama ini kita mesti merujuk kepada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran bersumpah dengan bulan-bulan haram, dengan bulan Zulhijjah ini. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashar, dan demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kata Imam At-Tabari, 10 malam ini telah ittifaq para mufassir. Di antaranya Ibn Abbas sendiri yang merupakan ketua, dia boleh dianggap ketua mufassir, menyatakan bahawa 10 malam ini merujuk kepada 10 malam Zulhijjah, bukannya 10 malam Ramadan. Dan itulah diteruskan oleh mufassir lain seperti Mujahid, Ibn Kathir dan sebagainya. Mereka mengatakan 10 malam walayalin asyar di sini 10 malam Zulhijjah. Maknanya 1 dan 10 ni yang kita sedang hadapi sekarang, hari ini 1 Zulhijjah dan sampai hari raya nanti, adalah merupakan hari-hari yang sangat bernilai, yang sepatutnya diberikan tumpuan. Kadang-kadang ramai yang tak tahu ni, dia terlepas pandang, dia duduk sibuk apa semua, dia tak sedarkan bahawa dia sedang berada pada detik-detik yang sangat berharga. Bahkan boleh hampir menyamai 10 malam terakhir Ramadan. Kerana para ulama menyatakan di antara 10 malam Ramadan yang terakhir dengan awal Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini, mana lebih afdal? Mereka mengatakan kalau dilihat pada siang hari, maka 1 dan 10 Zulhijjah adalah lebih afdal. Bayangkan, dengan Ramadan pun dia dapat challenge lagi. Tetapi kalau dilihat pada malam hari, kerana ada Lailatul Qadar, maka 10 malam terakhir Ramadan itu lebih afdal. Itu kerana ada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar berlaku pada malam 15 ke apa, kemungkinan 10 malam yang pertama Zulhijjah ini lebih afdal. Maka kita kena gunakan kesempatan ini. Mungkin pada 10 malam terakhir Ramadan baru ini ada kecuaian-kecuaian, ada benda-benda yang kita target dari sudut ibadat dan sebagainya tak mampu kita laksanakan. Maka ini peluang kedua untuk kita melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Tambahan pula Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi menyatakan bahawa hari-hari al-amalus salihu fiha, beramal soleh, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai berbanding dengan hari-hari ini, yakni ayyamul ashar, iaitu 10 Zulhijjah tadi, 1 dan 10 Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah, adakah tidak boleh diatasi oleh jihad fi sabilillah? Sebab jihad ni kemuncak kepada perjuangan, kepada amalan manusia kerana sanggup berikan harta, jiwa raga dan sebagainya untuk Allah. Sebab Nabi kata dia hari-hari yang Tuhan paling suka. Lalu sahabat pun tu tanyalah, adakah dengan jihad pun tak ada channel lagi? Nabi kata walal jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tak boleh lawan lagi 1 dan 10 Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali lagi membawa sesuatu pun. Maknanya dia mati syahid. Yang mati syahid sahaja yang tak boleh lawan. Yang boleh lawan, boleh challenge 1 dan 10 Zulhijjah bila kita beramal ibadah. Bukan kaleng-kaleng ni tuan-tuan, suatu yang sangat bernilai. Walaupun mungkin di luar sana ada orang tak perasan, orang tak biasa-biasa sahaja, tetapi dia merupakan hari-hari yang beramal soleh. Apa amal soleh nak buat? Antaranya yang dicadangkan dalam hadis
Nabi menyebut fihinna bitasbih wat takbir, fihinna fa'aksiru bitasbih wat takbir wat tahmid wat tahlil. Pada hari-hari tersebut perbanyakkan tasbih, sebut subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah. Perbanyakkan sebut ni. Kemudian nak tambah dengan selawat pada Nabi SAW dan macam-macam lagi. Terpulalah baca Quran ini Nabi beri sebagai panduan kepada kita, dengan banyakkan bertasbih, bertakbir dan sebagainya. 1 ke 10 Zulhijjah. Ambillah masa kita di rumah ke di mana-mana apa semua kan, nak pergi kerja ke, naik kereta pulang daripada kerja, maka kita gunakan. Kalau sebelum ni mungkin kita termenung je dalam kereta ataupun dengan lagu ke apa contoh, maka kita ambil kesempatan dengan mempergunakan. Tambahan pula bila disebut Allah paling suka beramal soleh padanya, perkataan Allah paling suka itulah yang paling penting. Kerana bila Allah sudah redha dan suka, maka Allah akan berikan syurga tanpa berkira lagi. Allah pernah redha pada seorang lelaki yang alihkan satu kayu yang menghalang perjalanan, dan disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis Nabi bagaimana Nabi melihat dia berguling-guling dalam syurga kegembiraan kerana dia tidak sangka pada hari dia membuang kayu itu, keredaan Allah datang padanya dan menyebabkan namanya digezetkan sebagai penghuni syurga. Allah pernah memberikan syurga dengan sebab seorang lelaki memberikan minum seekor anjing. Anjing yang najis yang menghalazah, tapi kerana Allah redha perbuatan tersebut. Yang pentingnya ialah keredaan Allah. Maka saya nasihatkan diri saya, jangan lepaskan peluang. Terutama orang yang nak berkorban, lagi-lagi lah. Dia ada pakej lain pula di samping ibadah ini. Semalam lah, malam tadi sebelum maghrib, dia tidak dibenarkan. Makruh tazih dalam mazhab Syafi'i. Ada setengah kata haram, tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, bukan pendapat ulama Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri kata makruh, dan ulama kata makruh tazih, makruh yang hampir-hampir kepada haram. Yang disebut dalam hadis, idza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik sya'rihi wa azfarihi. Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, semalam lah sebelum maghrib, sebab hari dalam Islam dia kira maghrib, baru masuk hari baru. Kalau Januari Februari dikira pukul 12 malam kan, baru berubah hari. Kita punya Islam kalender kita ni maghrib, dan terbenam matahari masuklah hari baru. Maka pada masa tu tak boleh dah potong kuku, tak boleh membuang segala bulu-bulu di badan, makruh. Ini termasuk dalam pakej korban sekarang bagi orang nak berkorban. Tu walaupun dia makruh, cuba buatlah 10 hari je pun. Sebab apa Tuhan tak bagi potong misai kuku ni? Supaya kita memberi tumpuan kepada ibadah. Sebagaimana orang buat haji, bila mereka berihram, tak boleh pakai, tak boleh potong kuku, misai, bahkan tak boleh pakai minyak wangi. Kita minyak wangi boleh pakai, dia tak boleh pakai minyak wangi. Kerana apa? Tujuan pergi ke Mekah bukan untuk menunjukkan kehebatan, bahkan meleburkan seluruh kesombongan, untuk meletakkan martabat kehambaan kita pada level yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh pakai minyak wangi, orang-orang kaya akan tunjukkan minyak wangi yang hebat. Bahkan status ekonomi seseorang boleh dikenal dengan minyak wangi yang dia pakai. Sebab tu orang pergi haji semua pakaian kebesaran, semua pangkat-pangkat semua tinggal kat rumah. Jadi Pertua Agong kepada Menteri kan, semua pakai yang putih warna kain kafan. Yang tidak berjahit pun sebagaimana kain kafan tidak berjahit. Kalau jahit tuan-tuan, keluar macam-macam fashion. Tukar-tukar jahit pula ambil kesempatan kan untuk mengeluarkan fashion-fashion ketika berihram haji dan umrah. Kita kena ingat sebab apa tujuannya pergi ibadah. Sebab tu baru-baru ni Menteri Agama tegur orang-orang pergi haji tapi dia sibuk buat TikTok kat sana, jual produk. Ini pergi bukan nak berniaga, pergi untuk buat ibadah, pergi untuk menunjukkan kehambaan kepada Allah. Tinggal semua, istana tinggal, pangkat tinggal, kereta tinggal, bahkan kalau isteri tak ikut, anak-anak semua tinggal, tanah air tinggal. Pergi bagaikan seperti seorang yang pergi menghadap Allah sebagaimana hari kematian. Sebab tu dia ada bini pada mahsyar yang namanya wukuf di pada Arafah, ibarat bini pada mahsyar. Berlatih pada mahsyar lebih-lebih kurang, walaupun tak sama jauh pun, tapi kalau dekat wukuf di Arafah pun sampai kita tak boleh cari dah
kawan-kawan kita, apatah lagi daripada masyar yang dihimpunkan manusia pertama sampai manusia terakhir meninggal dunia. Sebenarnya pergi untuk akhirat, bukan nak dapat gelaran tuan-tuan haji apa semua. Gelaran tuan haji ni orang-orang yang jauh daripada tempat haji. Kalau orang Arab dia tak panggil haji-haji sangat kan. Sahabat-sahabat Nabi mana panggil Haji Umar, Haji Abu Bakar, tak ada panggil pun. Ulama Imam Syafi'i pun tak panggil haji. Cuma kita ni Nusantara dulu pergi haji 6 bulan, pergi balik 6 bulan. Jadi nak kenal orang pergi haji tu dengan orang tak pergi haji. Dan orang pergi haji ni orang yang berubah sikapnya bila dia balik, maka dia dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Jangan pula terasa hati bila saudara tak panggil haji, kita pergi haji. Panggillah tu tak ada nilai apa pun kan. Jadi nak cerita tu tuan, kita ni 1 dan 10 Zulhijjah perbanyakkan beribadah. Ini saat-saat yang bermutu. Dan kalau ini peluang terakhir, gunakan. Pada tahun kita tak sempat lagi pada tahun hadapan. Inilah masa untuk bertaubat, untuk bermuhasabah diri dan sebagainya. Sebab tu dalam bulan haram ini disebut pada tazlimu fihi na'fusakum. Jangan kamu zalim diri kamu sendiri. Kalau diri sendiri pun tak boleh zalim, apatah lagi orang lain. Itu cara Quran kan? Macam Allah menyebut wala takul lahuma uffin. Jangan kamu cakap kepada kedua ibu bapa kamu uff. Uff ni satu dengusan yang menunjukkan kita tak reda dengan apa yang berkaitan dengan ibu bapa suruh apa uff. Bahasa standard tadi antara bahasa punya. Kalau uff pun tak boleh, Tuhan tak sebut dah tendang ibu bapa, belasah ibu bapa, letak rumah orang tua, carut ibu bapa, tak payah sebut. Kalau uff pun tak boleh, yang lain lagi dah tak boleh. Macam juga bulan haram ni, kalau diri sendiri tak boleh zalim. Apa makna zalim diri sendiri? Jangan buat dosa. Kerana dosa itu menzalimi diri kita. Efek dosa itu kepada diri kita. Kalau kita tengok kitab Ibn Qayyim, dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa, yang ditulis oleh Ibn Qayyim kerana satu pertanyaan seorang tentang bagaimana untuk merubah penyakit-penyakit, khususnya penyakit dalaman. Ibn Qayyim tulis jawapan jadi sebuah kitab. Ulama dulu hebat juga. Ibn Taymiyah pernah menulis tentang mantik, menjawab tentang perkara mantik yang berkaitan dengan kecelaruan dalam ilmu mantik. Dia tulis daripada selepas zuhur sampai waktu asar. Penulisan yang cukup ilmiah. Kalau sekarang boleh diangkat menjadi master atau PhD. Itu baru satu tajuk. Tulisannya menjadi rujukan kepada mereka-mereka yang selepas itu. Ulama-ulama mereka nak mengkaji ilmu mantik, menjadikan rujukannya. Dia tulis waktu zuhur sampai asar. Ketika tidak ada komputer yang boleh delete, boleh copy paste, hanya dakwahnya dicelup dengan kertas yang kasar. Tapi itulah juhud para ulama dahulu, kesungguhan mereka. Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala start menulis umur 19 tahun, meninggal dunia umur 44 tahun. Tapi kita tengok apa yang ditinggalkan oleh mereka. Kalau nak kira PhD, berapa PhD? Sebab semua tulisannya ilmiah, bukan ceramah-ceramah biasa. Semuanya ilmiah. Yang kalau ibarat sekarang ada rujukan nota kaki dan sebagainya, bukan kaleng-kaleng punya. Tapi ialah dia tulis dalam keadaan ketika sangat sedikit kemudahan-kemudahan. Rujukan kadang-kadang tak ada. Para ulama dulu boleh menulis dalam penjara, boleh menulis dalam penjara. Bukan menulis dalam perpustakaan, bukan menulis depan komputer yang boleh kita keluarkan rujukan dalam maktabah online apa semua, tidak. Tapi berdasarkan hafalan dan juga ingatan mereka. Zalim diri sendiri pun tak boleh. Kalau kita tengok dosa yang dibuat oleh manusia, dia memberi efek. Rezeki kita boleh tertahan, mungkin akan kena penyakit, akan berlaku bala bencana, bahkan boleh beri efek kepada orang sekeliling. Para salafus salih dahulu, bila mereka lihat binatang peliharaan mereka menjadi liar, tidak jinak seperti biasa, orang gaji mereka, khodam mereka sudah mula menunjukkan penentangan, mereka akan muhasabah apa dosa yang mereka buat. Sekarang kita tengok, kalau anak kita mula tak dengar kata apa semua, jangan, ya anak tu dah salah, tapi diri sendiri kena muhasabah. Apa benda kita? Sembahyang berjemaah jaga apa? Quran ada baca tak? Zikir ada? Berselawat pada Nabi? Sedekah? Menyantuni orang? Hubungi ibu bapa kat kampung? Bukan dah berapa hari dah tak telefon? Contoh-contoh benda-benda macam ni lah.
ataupun dengan kawan-kawan di tempat kerja, macam-macam dia boleh memberi efek. Kalau di sekolah tuan-tuan, kalau cikgu, murid-murid melanggar disiplin, bermasalah, bukan sahaja murid-murid itu yang perlu ditarbiyah. Kadang-kadang guru juga kena muhasabah. Saya cikgu sekolah, kadang-kadang ada setengah, saya banyak mengajar kat sekolah, ada beberapa buah sekolah. Ada setengah sekolah tempat saya mengajar, surau ada, tapi bila budak-budak buat amali, solat ke apa, mana cikgu-cikgu lelaki tu? Duduk kat kantin, duduk apa, tak datang solat berjemaah. Kemudian berbincang pasal disiplin untuk meningkatkan. Sedangkan kita murabbi, apa kita yang paling dekat dengan murid selepas ibu bapa, dia akan memberi efek kepada murid-murid kita. Kan pepatah Melayu ada sebut, kalau guru kecil berdiri, anak murid kecil berlari-lari, ya. Ini menunjukkan bahawa efek itu ada. Dan dalam sunnah pun ada. Ibu bapa tu bertanya. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Kahfi kita, malam hari ini saya tak masuk surah Al-Kahfi, tapi dalam surah Al-Kahfi Allah hantarkan Nabi Khidir AS. Di satu hal juga Nabi Khidir ni, orang sekarang soalan, sikit-sikit Nabi Khidir, sikit-sikit Nabi Khidir. Padahal kita suruh ikut Nabi Muhammad, bukan suruh ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak Nabi kita, walaupun dia Rasul, dia Nabi ke, tapi kita tidak diwajibkan ikut Nabi Khidir. Kita pun tak tahu ajaran Nabi Khidir apa. Dia pun bukan Rasul. Yang betul-betul confirm bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa je alaihissalam. Yang orang lain belum tentu. Imam Al-Bukhari kata Nabi Khidir dah meninggal tak? Sebab kalau Nabi Khidir hidup, alaihissalam hidup, kenapa tak datang tolong Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, perang Uhud dan bagai-bagai? Sedangkan Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh umat. Sebab tu Imam Bukhari kata meninggal, walaupun ada ulama lain kata hidup. Ahli sufi yang selalu jumpa ni, Imam Syafi'i tak ada rekod berjumpa, Imam Bukhari tak ada rekod berjumpa. Ni semua wali-wali Allah peringkat tinggi ni. Tapi kenapa ahli sufi je jumpa? Orang tasawuf tarikat je jumpa. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam bagai-bagai ni, hebat-hebat ni, bukan kalek-kalek ni, yang menjadi panutan umat sepanjang zaman, tak pernah jumpa. Sebab tu tak payahlah cerita Nabi Khidir tutuplah. Ini bukan polemik je. Kita hadap yang sunnah Nabi. Kita tuan-tuan, Nabi dah ajar cukup-cukup dah. Silibus Quran hadis ni pakai, jangan nak melewai tempat lain. Para asatizah kalau dia ngelong tempat lain, tak rujuk pada Quran hadis, dia jadi cacat berpak. Dulu heboh ada ustaz-ustaz, setengah bukan semua lah, cakap Nabi Adam turun daripada ke Gunung Jerah. Nabi Adam ni bukan Adam kapal kita, Rasul. Takkan kalau dia turun tak ada rekod, kenapa Gunung Jerah ya? Tidak Gunung Kinabalu ke Gunung Everest contoh. Kemudian Sayyidina Uthman pernah sampai ke Kedah. Sayyidina Uthman ni Khulafa' Ar-Rasyidin. Setiap pergerakan keluar masuknya dicatat dalam sejarah. Dia bukan pengurusi masjid ke apa semua, dia Khalifah Ar-Rasyidin. Siapa cakap? Guru saya cakap. Kemudian kalau terdesak nak apa-apa, seru nama Bulkan bin Mulia atau Mulia bin Bulkan, Nabi Khidir. Saya dengar pelik. Orang tanya daripada hadis mana? Tak, guru saya cakap. Sedangkan Fatihah kita diucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah wahai Tuhan, akan dikau kami minta tolong. Kemudian Nabi sebut dalam hadis, wa izza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta tolong, minta direct dengan Allah terus. Kita minta tolong dengan kawan apa semua tu, itu fizikal. Ni rohani ni. Minta Nabi Khidir buat apa? Tak tahu dia hidup ke mati. Lepas tu yang dahsyat sekali, roh boleh berpindah-pindah. Tanah syukur arwah. Ini memang bahaya sangat kerana ulama mengkufurkan orang yang mempercayai roh boleh berpindah-pindah. Ini bukan ajaran Islam, ajaran Hindu. Tak ada kaitan dengan Islam. Dulu orang tegur dah tak peduli. Sebab kadang-kadang orang Melayu ni suka sangat mentuan gurukan orang. Kadang-kadang ilmu tak setara mana pun. Budak-budak muda baru balik belajar, lepas tu buka madrasah sikit, tuan guru. Kawan tu bersenyum je. Patut cakap lah, tak payahlah tuan guru lagi. Saya muda lagi ni. Nanti orang dulu, ulama-ulama dulu mengaji kat Mekah 20 tahun berapa semua, baru balik, baru tuan guru. Dia panggil ulama sesepuh ni. Dah khidmat dalam masyarakat lama-lama tuan guru. Ni muda belia kadang-kadang janggut dia digelai dia contohnya. Maknanya dia muda lagi. Tuan guru dah. Dia pun seronok orang panggil tuan guru.
Patut dia cakap kepada anak murid dia, tak payah panggil tuan guru saya, ustaz sudahlah dulu. Nanti tua-tua sikit. Bila dah tuan guru tak ditegur. Ustaz lain tegur. Ini ustaz aliran mana suka tegur-tegur. Tuan guru saya cakap. Tuan guru awak tu tuan guru lah. Tapi kalau bercanggah dengan Quran, nak ikut mana? Ada ustaz cakap, kalau tuan guru ke kiri, Nabi ke kanan, ikut tuan guru. Ini lagi cari pasal semua ni. Walaupun penjelasan tu ada, tetapi dia boleh membesarkan orang, terutama netizen-netizen, orang-orang awam yang hanya berpada dengan YouTube dan sebagainya, mereka dapat ilmu. Akhirnya bila tegur semua, barulah mengaku salah. Selama ni maknanya ajaran salah. Bayangkan pengikut-pengikut madrasah-madrasah, kalau tak ada ustaz lain tegur, apa akan jadi? Akhirnya benda yang merosakkan akidah menjadi pegangan. Sebab tuan guru saya cakap, alhamdulillah dia bertaubat kan. Kita tak nafikan dia orang baik, suka berselawat manusia ni. Tapi baik, jujur saja, bukanlah tiket mutlak untuk kita menerima sesuatu apa yang disampaikan. Sifat Nabi dia ada 4 wajib bagi Rasul. Dia ada amanah, jujur, sidqun benar daripada perkataan dan perbuatan. Kemudian ada tabligh, menyampaikan. Dia ada fatanah, bijak. Kita dah mengaji apa semua. Kalau tunggu kita cakap yang pelik-pelik, tabayyun, selidikkan dulu. Ya betul. Orang kampung dia tak tanya dalil-dalil ni tuan-tuan, kalau tidak benda-benda pelik. Kalau dia tak pernah dengar baru dia tanya. Saya mengajar, tak ada lagi orang tanya dalil-dalil ni sangat. Adalah satu dua. Kalau kita cakap benda-benda yang tak biasa dengar, dia kata dalam hadis ada tak? Adalah. Kalau tidak, apa yang kita beri dia terimanya. Kecuali kita mengajar di peringkat-peringkat orang-orang ramai yang itu, dia tanya dalil, dia nak rujukkan selepas tu. Nak cerita tu tuan, ikut Quran hadis. Macam ni kita berada dalam bulan Zulhijjah, senang je ikut Nabi. Tak ada pelik-pelik. Nabi kata Tuhan paling suka beramal ibadah. Kemudian Nabi beri contoh. Antaranya puasa sunat. Kalau siapa boleh 1 hingga 9, baguslah. Tapi kata kalau tak mampu, ustaz, saya memang kalau bab-bab puasa ni kurang sikit. Bukan kurang sikit ustaz, kadang-kadang kurang banyak pun. Jadi ambil 9 Zulhijjah. Sebab apa? Puasa 9 Zulhijjah, hari Arafah tu Nabi kata yukaffirus sana al-madiyah wal-bakiyah. Aku harap dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang telah lepas dan setahun yang akan datang. 2 tahun kabur. Hadis sahih. Tak ada sahih hadis dan dikupas oleh para ulama. Jadi gunakan kesempatan 1 dan 10 Zulhijjah ni untuk beramal soleh. Terutama mereka yang nak berkorban, pakejnya sekali di samping tidak mencukup visa dan sebagainya, itu satu isyarat dan juga mesej supaya kita melumpuhkan ibadah, tidak mempedulikan kekemasan diri dan sebagainya kerana kita ada pengkorban. Dan ingat, korban bukan untuk makan daging dan sebagainya. Korban ialah untuk nilai takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai sekali-kali daging dan darah yang ditumpahkan, tapi yang sampai ialah takwa. Dan Nabi sebut dalam hadis at-taqwa kahuna. Takwa duduk kat sini. Kita ni sayang ke duit ke, sayang ke harta kat sini tu kan. Kalau takwa sudah mendominasi yang sini, maka kita tak akan sayang untuk keluarkan RM800 ke, RM900 ke, RM700 setengah ke untuk berkorban. Kalau tidak, dia akan alasan macam-macam. Takut lari bajet, takut tak cukup ni apa. Sedangkan Tuhan nak uji. Nabi Ibrahim bila dia sudah jatuh sayang pada anaknya, yang dia jumpa semula setelah dia balik, dia tinggal kecil-kecil, balik tu anak dah besar. Tuhan tengok sayang, terus Tuhan uji, korbankan. Maka betul-betul sembelih. Cuma tak luk saja, Allah ganti-ganti bahasa. Nak menunjukkan Tuhan akan uji apa yang kita sayang. Antara yang kita sayang ialah harta. Maka korban, kita nak dekatkan diri pada Allah, kita uji. Sebab kadang-kadang untuk dunia kita tak berkira. Kereta kita rosak 1,500, senyum dia beri kepada mekanik. Renovate dapur, dapur basah, dapur kering, dapur lembab, macam-macam. Tapi makan kat kedai juga. Tak cerita ni, 20,000 habis, tak ada hal punya. Untuk seekor lembu, susah. Beli handphone, anak murid saya kat sekolah, miskin budaknya. Saya tak berkena hina dia. Dia sendiri cakap, bapak saya tak ada kerja ustaz, beli handphone 1,800. Saya kata, kau nak buat apa? PDP dah tak ada. Dia bukan budak yang suka-suka cari bahan-bahan dalam internet ni. Budak kelas hujungnya 1,800. Untuk dunia tak berkira. Tapi untuk yang nama korban, Tuhan nak uji.
Lalu kadang-kadang syaitan berbisik jangan buat. Padahal kalau kita korban tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri macam-macam. Mungkin rezeki kita makin bertambah, kesihatan kita akan makin baik, Allah Ta'ala akan berikan anak-anak berjaya. Macam-macam package Allah boleh beri kepada kita seandainya kita melakukan ibadah korban. Sebab tu saya seru kepada mereka yang berkorban, maka gunakan kesempatan termasuk package korban untuk beribadah 1/10. Kalau dapat datang tengok pada hari penyembelihan, dia sembelih lagi banyak lah, tapi jarang kita nak tengok. Alasan macam-macam, saya tak boleh tengok taruh lah ustaz, penting lah kan. Apalah orang lain sembelih, datang nak tengok. Jangan jadi kluster kayangan kan, datang ambil dagingnya, tengok. Sebab kita kena tawadukkan diri, rendahkan diri. Kecuali korban jauh-jauh yang bawa kat Kemboja tu tak apalah, wakil kita aja perginya. Saya dengar YouTube pun ada buat kat Kemboja, tak apalah. Paling-paling tidak pun Kemboja tu tak. Kemboja murah sikit kan, tak apalah. Sampai ke Ibn Abbas kata radhiyallahu anhu, dia kata kalau tak ada lah, miskin sangat, nak korban tak boleh, duit tak ada pun semua, maka sembelihlah ayam pun tak ada. Bukan ayam tu korban, sebab Tuhan paling suka pada hari nahar, hari raya haji itu, iraqatud dam, menumpahkan darah. Nah dia nak korban tak ada duit, maka ambil ayam sembelih. Bukan ayam tu nanti korban, jangan buat kita kedai kopi pun lah. Ustaz Faisal kata ayam pun okey, tak pasal-pasal saya kena panggil jabatan agama. Maknanya menumpahkan darah, sebab untuk mengambil hati Tuhan, ibaratnya macam tu. Kerana Tuhan suka menumpahkan darah pada hari korban. Dan saya nak tutup tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi, kalau rakan kita daripada India, Pakistan, Bangladesh, mazhab Hanafi, korban wajib bagi orang yang berkemampuan. Mereka berdasarkan hadis, man wajada sa'ah, siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, falam yudahi, mereka tidak berkorban. Rezeki ada, tak korban. Wala yakribanna musallana, jangan kamu datang dekat tempat sembahyang kami. Nabi tak bagi datang sembahyang tempat Nabi sembahyang hari raya. Kerana Nabi kalau sembahyang raya dia buat tempat tanah lapang. Yang kata jangan pergi, main jauh-jauh. Ulama mazhab Hanafi termasuk Imam At-Tahawi, bila mereka melihat hadis macam ni, dia kata kalau macam ni punya Nabi cakap jangan datang tempat sembahyang, Nabi malu macam ni, bukan sunat lagi ni. Bagi orang berkemampuan wajib. Tapi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i kita dan mazhab Hanbali kata sunat berdasarkan hadis. Ulama ni kerana mereka berbincang berbahas, semua keluar hadis. Bukan untuk guru saya cakap, nenek saya cakap, tak. Dia keluarkan hadis. Tetapi para mazhab ulama Syafi'i kata, hadis kita baca tadi, bila kamu melihat anak bulan, wa arada ahadukum ayyudahi, bila salah seorang daripada kamu nak berkorban, kalau nak berkorban, mana kalau tak nak, tak apalah, maka dia kata sunat. Dan sunnah kifayah, maknanya kalau seorang dalam keluarga sudah berkorban, yang lain tak korban pun tak boleh. Jadi siapa yang berkorban, kita ucapkan tahniah, semoga Allah Ta'ala terima ibadat korban kerana Allah. Nabi menyebut dalam hadis, sebelum terpercik darah itu ke bumi, Allah sudah angkat lagi korban, pahala korban, dan Allah akan kira pahala tersebut dengan segala bulu-bulu dan apa anggota yang ada di badan binatang itu akan diberikan pahala kepada mereka yang berkorban. Dan ingat, korban bukan untuk makan daging. Makan daging kita boleh beli dekat pasar, nak daging apa Batak Pinang ke, harimau menangis ke, semua boleh. Tapi kita korban takarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan niat sebagai sedikit yang kita korbankan. 11 bulan Tuhan salurkan rezeki kita bermacam-macam, sama ada rezeki zahir dan nikmat zahir, nikmat batin, Tuhan beri macam-macam. Apalah salahnya? 700 800, 390 kalau di negara luar, ataupun kalau mampu seekor lembu, kita korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat bermanfaat bersama. Kita gunakan kesempatan, sekali lagi saya seru pada diri saya dan tuan-tuan, jangan lepaskan peluang 1 hingga 10 Zulhijjah ni, pertingkatkan amal, baca Quran lebih, sedekah lebih, apa semua, tolong saudara mara kita dan sebagainya yang miskin-miskin barangkali dan sebagainya, beribadat, bertasbih. Kalau sebelum ni balik kerja tidak bertasbih, tidak apa, guna kesempatan sampai ke rumah, kalau setengah jam, kalau jalan jet 40 minit, sejam, 80 ribu, mungkin ribu-ribu dah zikir. Inilah peluang untuk kita berebut kembali mungkin apa yang kita terlepas pada 10 Ramadan yang terakhir dahulu. Peluang kedua Allah berikan, jangan sia-siakan selagi hayat di kandung badan. Tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, lilladzina amanu wa 'amilus solihat, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr.